Okay, good morning class. Okay, minggu depan seperti yang kamu tahu, kamu exam, betul ke tidak? Jadi, hari ini kita cuma akan buat ulang kaji apa yang kamu perlu, macam mana kamu perlu jawab soalan-soalan dalam exam itu, okay? Jadi kali ini kita tidak keluar sepenuhnya format, kita keluar setengah format, tapi kira macam banyak jugalah, kelas? Jadi minggu depan, masa kamu exam, kamu akan nampak soalan-soalan yang berbeza. Untuk tingkatan 1, kamu akan nampak 4 soalan. Okay. Untuk tingkatan 3, kamu akan nampak 4 soalan juga. Okay. Jadi 4 soalan tu, 3 tu tentang bahasa. Okay. Regarding language. Okay, latihan tentang bahasa. And the last one is essay. Yang terakhir ialah essay. Okay, kelas? So, hari ini cikgu nak kasih tahu kamu contoh-contoh soalan yang akan keluar dalam exam dulu. Okay, ini contoh format dia saja. It's only the format ni. Okay, lepas tu kamu kamu takkan dapat jawapan dari online. Ini kamu betul-betul perlu buat sendiri. Okay, so jadi sekarang okay, cikgu akan kasih kamu contoh. Okay, jadi untuk tingkatan 1 dan 3 dia sama saja, ada 4 soalan. Kalau nak kelas, dia ada 4 soalan. Ada soalan bahagian 1, bahagian 2, bahagian 3 dan bahagian 4. Okay. Okay, jadi kali ini kami akan cikgu dia fokus kepada soalan satu ialah identifying errors. Ini yang jenis soalan yang pertama. Okay, setiap cikgu kami sudah keluar macam dua latihan berkaitan dengan yang ini, identifying errors. Okay. Jenis yang kedua adalah information transfer. Cikgu tunjukkan kepada kamu dulu yang mana tu identifying errors. Ini contoh identifying errors. Yang ini. Nampak tak? Apa yang kamu nampak dalam identifying errors? Nanti kita akan buat sama-sama ya. Kita mungkin akan buat 3 bersama-sama. Kamu jawab yang lain sendiri di Google Form. Okay, yang ini dia akan kasih kamu satu teks begini. Okay. Apabila dia kasih kamu satu teks begini, dia ada, kamu nampak kah? Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, 6, 7, 8. Okay, kamu akan nampak 8 soalan. Kosong ini kamu pedulikan dia kerana dia cuma contoh. It's only example, okay? It's only an example they put over there. Okay, jadi there are 8 questions, 1 sampai 8, okay? So, semua 1 sampai 8 ini dia all wrong. Okay, semua salah. Jadi, kamu punya kerja ialah kamu perlu betulkan. Ini semua biasanya grammar ya. Dia tidak berkaitan dengan vocabulary. Dia has nothing to do with vocabulary. Okay, tidak berkaitan dengan vocabulary. Okay, has nothing to do with vocabulary. Dia cuma grammar. Jadi, cikgu, apa grammar yang saya perlu buat revision? Benda ini dia akan uji kamu apa yang kamu sudah, yang paling basic yang kamu sudah belajar dari darjah 1. Okay, it's going to test on the test is going to test on what you have learned since you were in primary school and form 1. Di grammar yang kita telah belajar, kamu perlu betulkan. Biasanya sangat senang lah untuk form 1. Okay, mungkin untuk form 3 dia pun senang. Cikgu senang saja. Dia paling basic punya. Jadi, okay, kalau contohnya kamu rasa nombor 1 jawapannya bukan kamu rasa jawapannya ialah N. Okay, contohnya ini bukan betul lah. Di sini kamu jawab soalan kamu. Nombor 1 tukar jawapannya, tak payah buat apa-apa. Kamu terus nombor 2, kamu akan rasa kalau jawapannya to add, kamu tulis jawapannya di sini add. Nanti cikgu beritahu kamu cara-cara untuk benda-benda yang kamu perlu
ambil perhatian. Things that you have to take note when you answer this part. Benda-benda yang kamu perlu ambil perhatian apabila kamu menjawab bahagian ini. Okay. So the second part, okay, part yang kedua, okay, itu ialah tadi identifying errors. Apa maksud identifying errors? Itu jelaskan. Identifying ialah mengenal pasti, errors ialah kesalahan. Okay. Tadi itu ialah contoh identifying errors. Okay. Number 2. Okay, jenis soalan yang kedua ialah yang kamu akan nampak dalam exam minggu depan. Okay, the second type of questions that you are going to see in the exam next week is this one. Information transfer. Okay, apa maksud information transfer? Information transfer ialah informasi, transfer ialah pindah. Pindah informasi kamu. Maksudnya, kamu baca macam kamu biasa buat dalam kelas buku teks. Kamu baca, lepas tu ada soalan, kamu jawab. Tapi dia ada kriteria dia punya peraturan macam mana kamu perlu jawab soalan-soalan ini. Okay? Ini contoh information transfer. Maksudnya kamu baca, okay? Kamu baca, okay. Nanti cikgu ajar kamu macam mana kamu mau jawab soalan ni. I'm going to teach you how to answer these questions. Okay, this type of questions. Okay, lepas kamu baca, after you have read, you are going to transfer the information here to the question here. Okay, lepas kamu baca, kamu akan menggunakan maklumat di sini untuk menjawab soalan begini. Okay, ini contoh yang pertama. Okay, this is one of the examples of information transfer. Ini salah satu contoh information transfer. Dia kamu baca, lepas tu dia ada kotak, kamu jawab. Okay, this is one of the example. Okay, you read, and after you read, okay, after you have read the text, you're going to transfer the information into this table. Ini ialah table. Okay, this is the first example. Ini contoh yang pertama. Manakala contoh yang kedua ialah begini. Okay, let me just hold on. This looks bigger. Okay, this is the second example. Contoh yang kedua. The same thing. You read, and after you have read, transfer the information here. Okay. Seperti biasa, kamu baca. Lepas kamu baca, kamu guna maklumat di sini. Kamu jawab soalan-soalan di sini. Okay. Okay. Dia dua-dua jenis pun information transfer. These two types are both information transfer. Cuma cara dia tanya soalan sahaja berbeza. Ini guna kotak, okay, and then ini guna raja, okay. Both are information transfer kind of questions, but it's just that it's different. How is it different? This is in a form of a what is raja in English? I don't know, okay, like peta minda like that, and then this is in table form. Okay, benda yang sama, cara bertanya saja sama. Okay, macam mana kamu tahu? Baca saja arahan. Okay, so let's go to the first exercise today. Okay. We do identifying errors first. Okay, kita buat identifying errors dulu. Okay, jadi so that's the first thing you need to do is read the instruction first. Selalu baca arahan dia. Read the instruction first. Okay, so the first thing you need to do is you read the instruction. Okay, baca dulu arahan. You say, read the text below. Baca teks yang di bawah. Okay, and correct the underline errors. Okay, correct ialah membetulkan. The underline. Apa maksud underline? Yang digaris. Nampakkah? Semua ni ada garisan. Okay, errors ialah kesalahan. Semua ni salah. Okay, ada nombor, lepas tu ada garisan. Maksudnya semua ini adalah salah. Jadi kamu perlu correct dia. Kamu perlu perbetulkan dia. Okay, jawapan yang kamu rasa betul, kamu perlu jawab di sini. Okay.
Okay, so kedua yang kamu perlu buat ialah, okay, dia cakap for each question untuk setiap soalan, write the correct word in the space provided. Tulis, okay, correct word, jawapan yang perkataan yang betul, okay, maksudnya jawapan yang betul in the space, dalam ruang, inilah ruang dia, provided yang diberi, inilah ruang yang diberi. Jangan tulis jawapan kamu di sini. Kamu tulis jawapan di sini, cikgu tidak akan kira. Tulis jawapan kamu di sini. Okay. Jadi, the first thing, okay, kalau kamu buat soalan begini, yang pertama yang kamu perlu pastikan, okay, the first thing you need to take note is, kamu tengok dia ni, kebanyakan present tense ke past tense? Most of it present tense or past tense? Kamu pastikan dulu, dia kebanyakan present tense ke past tense. Okay, you have to make sure. Okay, you identify whether it's mostly in present tense or past tense. Okay, see. Okay, macam mana kamu tahu dia ni present tense ke past tense? You see, is, and then is, and then is. Ada cara lain yang kita tahu dia past tense lagi. Dia tak ada ed, dia tak ada perkataan yang ed. Kalau ada pun dia dalam bentuk adjective. If there are words with ed, it's because it is in adjective form, not because it is in past tense form. Yeah. Kalau kamu tengok is, saya tahu sudah. Kebanyakan jawapan saya perlu dalam bentuk present tense. Okay, once you see so many present tense, then you know, okay, most of my answers must be in and should be in present tense form. Okay, jadi lepas kamu tengok sudah soalan begitu, okay, yang kedua kamu perlu ingat, ini yang dari cikgu mula buat sudah, kamu masih buat salah. Cikgu sudah cakap itu hari pun kita ada exam kan, exam reading, betul ke tidak? Cikgu sudah cakap, kalau soalan itu, perkataan itu dalam ayat, okay, contohnya nombor 1 inilah, kamu tengok dia dari sini sampai sini dia punya ayat. Okay, so it is in a sentence. Okay, number 1 is in a sentence. Okay, perkataan nombor 1 ini dalam ayat ini tau. Kalau dia dalam ayat ini, kau tengok dia huruf kecil sahaja. Kalau dia huruf kecil di sini, kamu perlu jawab huruf kecil. Kalau kamu jawab huruf besar, confirm kosong markah. Cikgu ulang. Kalau kamu tengok di sini huruf kecil, di sini juga kamu huruf kecil. Faham ke tidak? Okay. Kalau di sini nombor 6, kau tengok. Dia bermula dengan huruf besar kerana lepas nokta. Ini adalah perkataan pertama. This is the first word. Jadi kalau kamu tahu sudah, nombor 6 jawapannya perkataan pertama mesti huruf besar. Cuma perkataan pertama. Kalau kamu semua perkataan besar, kalau if every alphabet is in capitalized form, all in big letters, confirm salah. Ini benda yang kamu perlu tak mesti ambil perhatian. Yang seterusnya, okay, yang seterusnya kamu perlu ambil perhatian ialah pasal cikgu baru ingat tadi. Okay, di sini kalau kamu tengok kesalahan-kesalahan yang dia garis, those errors that are already underlined, okay, kesalahan yang sudah digariskan, already underlined, semuanya satu perkataan sahaja.
Jadi apabila kamu tukar jawapan dia, kamu tahu jawapan dia, jawapannya kamu mesti satu perkataan saja, tak mungkin dua perkataan. Tak mungkin dua perkataan. Faham ke tidak? Okay. So today cikgu akan demo apa itu grammar. Benda ini ialah tentang grammar ya, tentang tata bahasa. This is all about grammar, okay? Only grammar. Tak ada tentang vocabulary. There's nothing about vocabulary at all, okay? Jadi so what I want you to do right now is, okay, cikgu akan buat 1, 2 dan 3. Okay, tapi yang lain kamu akan jawab dalam Google Form. Okay, so let's look at the answers. Okay, read one by one. One of the natural wonders, salah satu daripada natural wonders. Natural wonders ialah keajaiban. Natural ialah alam semula jadilah. Okay, keajaiban alam semula jadi of Sabah. Okay, salah satu sahaja. Jadi ini is ke R? Kalau R adalah untuk lebih daripada satu kan? Jadi jawapan yang pertama kosong ini salah. Jadi dia sudah betulkan, dia sudah kasih kamu contoh di sini. The question has already given you an example. Dia kasih kamu, ini jawapannya bukan R, jawapannya ialah is. Ini contoh dia kasih. Kosong itu kamu tak payah betulkan, dia sudah kasih kamu contoh. Okay, dia cuma beri kamu contoh. It's just there to show you as an example. Okay. Itu adalah a state marine park. Apa maksud state? State ialah negeri. Marine park ialah taman marine. Maksudnya taman yang berasaskan air, laut. Semua itu ialah marine park. And comprises. Apa maksud comprises? Comprises ialah mengandungi, mempunyai. Okay. Okay, dia mempunyai comprises. Okay, comprises 5 islands, 5 pulau. Okay, 5 pulau iaitu Pulau Gaya, Pulau Sapi, Pulau Manukan, dan Pambutik dan Suluk. Okay, there are 5 islands. Islands ialah pulau di sini, and there are 5 types of islands. Okay. Hold on, class. So what is the correct answer? What do you think is the correct answer? Okay, what do you think is the correct answer? Okay, mengandungi. Biasa perkataan comprises ini, perkataan seterusnya automatically off. Okay, jangan tulis di luar begini ya, kelas. Jawapan kamu mesti di dalam kotak. Okay, kamu tengok sudah? Itu ialah huruf kecil. Jadi jawapannya mesti dalam huruf kecil. Okay, biasa comprises yang maksudnya mengandungi. Okay, perkataan yang seterusnya comprises of. Dia sama-sama guna punya. Okay, memang kamu perlu ingat. Jadi kamu perlu tulis ini of. O itu huruf kecil. Lepas tu tunggu dulu. Let me just O huruf kecil, F begitu. Baru cikgu kira kamu betul. Kalau kamu punya O tiba-tiba huruf besar atau OF huruf besar, automatically 0 mark. Confirm 0 mark. Okay. Okay, ini jawapan kamu. Okay. So, Tunku Abdul Rahman National Park. National Park ialah taman negara ya. Taman negara Tunku Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman National Park is located. Located ialah terletak. Okay, is located 3 kilometers. 3 kilometers. Okay. Okay, terletak
3 kilometer dari Kota Kinabalu. Bukan ke Kota Kinabalu. Dari Kota Kinabalu. Kerana biasanya orang bergerak dari Kota Kinabalu ke Taman Negara ini. So, dari dalam English adalah apa? Ingat benda yang sama lagi, dia dalam ayat. Okay, kalau dia dalam ayat, dia mesti huruf kecil. So, number 2, the answer is from. F mesti huruf kecil. Okay. Okay. So, and the last question. This park is named after the first Prime Minister of Malaysia. First ialah pertama, Prime Minister ialah Perdana Menteri Malaysia. Name after, dinamakan, okay, dinamakan dengan nama Perdana Menteri pertama Malaysia. Dinamakan. Kalau dalam BM, jawapan cikgu hilang sudah. Of dengan from kan? Okay. Kalau dalam BM, okay, ada dimakan. Dihabiskan. English kan dia automatically perlu tambah ed ataupun ataupun yang irregular verb macam eat jadi eaten. Dia kolom yang ketiga ya, kelas past participle. Tapi kebanyakan masa dia automatically tambah ed ataupun di. Ingat kalau dalam BM maksudnya dia ada di. Jadi in English, okay, dalam English kamu perlu automatically kebanyakan masa tambah ed atau di. Jadi name ialah dinamakan. Jadi dinamakan, okay, ada di dalam BM. Jadi English automatically tambah ed atau di. Okay, cikgu sudah ajar. Kalau e di hujungnya tapi di sini tak payah tambah ed. Kalau tak dia takkan jadi ed kan? Pelik kan? Jadi kerana dia sudah ada e, jadi sini kita cuma tambah di sahaja. Okay. Jadi seterusnya semua tentang grammar sejak kelas kamu cuba buat dalam Google Form. Okay, cikgu akan jelaskan perkataan-perkataan yang lebih susah di sini. Okay. Okay, Tunku Abdul Rahman Park National Park is popular. Okay, terkenal dengan. Okay, jawapan di sini ialah dengan. Kamu sendiri fikir. Popular. Okay, bukan dengan. Jawapannya sini ialah di kalangan. Apa di kalangan dalam BI? Nature lover. Apa maksud nature lover? Nature lover ialah pencinta alam. There is usually big crowd. Kebanyakan masa ada big crowd. Kebanyakan masa big crowd. Okay, orang ramai at the weekend di hujung minggu. It takes only 8 minutes. Mengambil masa 8 minit. 8 minit itu minit mau tambah apa? Sendiri fikir. Semua senang saja jawapan sini. By speedboat. Guna speedboat from the main lane dari Taman Negara itu, dari Kota Kinabalu to reach the park, untuk sampai ke Taman Negara itu. Which is heaven for activities. Heaven ialah syurga untuk activities jalankan. Such as diving. Diving ialah yang masuk ke dalam air itu. Snorkeling pun masuk ke dalam air. Kayaking ialah macam main perahu itu. Hiking ialah kamu naik bukit. Hanging out on the beach. Maksudnya kamu lepak, hanging out di pantai. Apa? Di sini tak boleh guna why, mesti guna apa. Cuma kamu fikir. Why a wonderful, salah, mesti guna apa. English dia cakap a wonderful way. Okay, apa a wonderful way? Wonderful way ialah cara yang indah to connect with nature, untuk berhubung dengan alam semula. Berhubung dengan alam semula jadi. Ada terdapat, bukan little, bukan kecil, sini sepatutnya beberapa resort. Resort ialah tempat orang tinggal kan. In the park, if tourist, kalau itu
pelancong decide to put up, okay, membuat keputusan untuk put up a night or 2 day. Maksudnya tinggal di situ 2 atau 1 malam. One can even choose, mereka juga boleh pilih untuk camp, untuk berkemah on the beach for a small fee. Dia punya yuran sangat sikit saja kalau kamu nak berkemah on the beach. This island paradise, okay, pulau syurga ini, which is ini tak payah penting, okay, tak ada sudah soalan, tak payah baca, okay. Okay, kamu try jawab soalan ini dalam Google Form. Okay. Seterusnya yang ini, contoh yang cikgu nak kasih ialah yang ini. Okay, ini ialah information transfer. Maksudnya, read the text below, baca teks di bawah and answer questions from 1 until 8. Okay, jawab soalan dari soalan 1 sampai 8. I'm recording. Okay, jadi kamu perlu baca benda-benda di sini. Lepas tu, kamu jawab soalan-soalan di sini. Okay. Ini biasanya akan lebih susah sedikit. Kamu perlu baca semua ini. Lepas tu, kamu tengok soalan di sini. Biasa perkataan-perkataan ini, okay, biasa perkataan-perkataan ini sudah dalam jawapan di sini. Ada perkataan-perkataan ini yang kamu akan nampak di sini. Okay. Ini teks yang sangat panjang kan? Cikgu tak akan baca semua. Ini tentang legend Masuri. It's about the legend of Masuri. Okay. Okay. Cikgu ajar, kalau lepas kamu baca, okay, yang benda yang kamu perlu ambil perhatian, the things that you have to take note here is, kamu baca dia punya arahan di sini. Sangat penting. Kalau kamu tengok, if you see, table dia kecil begini saja, betul ke tidak? Dia punya kotak kecil begini saja. Okay, dia cakap choose not more than 3 words. Maksudnya jawapan kamu tidak boleh lebih daripada 3 perkataan. Tidak boleh lebih daripada 3 perkataan or a number, cuma satu berapa perkataan, jumlah huruf nombor. Okay. Tapi yang paling penting, jawapan kamu tidak boleh lebih daripada 3 perkataan. Kalau kamu lebih, confirm automatically salah. Okay. Tentang huruf kecil dan huruf besar di sini, apa yang kamu perlu pastikan yang kamu tidak buat salah ialah kalau dia punya perkataan itu dalam kata nama khas, maksudnya special noun macam nama orang Masuri, itu kamu automatically perlu jawab guna huruf besar lah. Tapi kalau dia cuma perkataan biasa macam, tengok huruf-huruf special, Kampung Mawat Mukim Ulu Melaka, Masuri, Masulum, Kota Masuri, semua ni kata nama khas. Jadi masa kamu jawab itu mesti dalam bentuk kata huruf besar, perkataan pertama sahaja. Tetapi perkataan-perkataan yang biasa macam generation, garden, semua ini kan benda yang biasa, kamu pastikan kamu menjawab dalam huruf kecil. Okay. Benda yang paling penting ialah kalau kata nama khas, kamu tiba-tiba terjawab dalam bentuk huruf besar. Kalau dia kata nama khas, nama orang, kamu semua huruf kecil, kosong markah. Kalau kamu lebih daripada 3 perkataan, kamu kosong markah. Dalam exam pun begitu. Okay. Jadi kita cuba buat ya. Jadi dalam exam kamu baca semua ni, baca. Lepas kamu baca, kamu cari perkataan yang sama. Okay. Attraction ialah
dia punya apa yang tarikan dia. Attraction di sini bermaksud tarikan. Jadi tarikannya adalah tentang Masuri Mausoleum. Ini adalah nama penuh Masuri ya. And the second one is the location. Apa maksud location? Okay, location ialah tempat dia. Okay, tempat dia. Okay, tempat dia. Mana tempat ini? Ini ialah tentang Museum Masuri ya. Cikgu tak dapat jelaskan perkataan-perkataan ini. Kamu try cari dictionary atau Google ya, kelas. Okay. Cikgu akan buat nombor 1, nombor 6 dan 7, 8. Kamu buat nombor 2 sampai nombor 5 sama-sama. Okay. Jadi location di sini di mana tempat dia. Biasa yang ini tak ada, dia kasih kamu contoh ya, kamu tak payah pedulikan macam tadi itu. Jadi location di sini, di mana dia punya itu makam itu. Biasa jawapannya di sini. Okay, bersusun tu jawapan. Dia takkan tiba-tiba jawapan di perenggan pertama, lepas tu tiba-tiba jawapan di perenggan yang terakhir. Tidak akan begitu punya. Okay, jadi kalau kamu baca okay, kamu tengok perkataan location. Kamu tengok adakah perkataan yang hampir sama. Baca. Located sama. Ini terletak. Ini ialah tempat dia. Sama. Ini ialah kata kerja. Ini ialah kata nama. Tapi dia punya asas perkataan itu sama. Okey. Di mana tempat ini ialah di Kampung Mamat Mukim Ulu Melaka. Cikgu, kamu cakap 3 perkataan sudah. Tapi terlampau banyak perkataan sudah. Macam mana? Kamu ambil yang penting sahaja. Penting ke tidak? Adakah ini nama? Dia mau nama kan? Jadi tak penting. Mukim Ulu Melaka. Penting ke tidak? Tak payah, tak penting. Yang penting nama kampung itu. Itu sahaja. Okey. Jadi jawapan yang nombor 2 ialah, okey, jawapan nombor 2, kamu tengok perkataan yang hampir sama. Inilah jawapan dia. Cari perkataan yang hampir sama. Itu yang cikgu selalu ajar pelajar-pelajar cikgu. Jadi nombor 1 jawapannya ialah Kampung Mamat. K mesti huruf besar. Lepas tu A huruf kecil. Lepas tu di sini M mesti huruf besar. Lepas tu A Mamat mesti huruf kecil. Faham ke tidak? Baru kalau begini baru cikgu anggap kamu betul. Okey, nombor 2, 3, 4, 5 kamu jawab sendiri. Okey, cikgu ajar kamu jawab nombor 6 dengan 7, 8. Kalau dia punya jawapan panjang sedikit atau susah sedikit cari. Biasa jawapan 6, 7, 8 soalannya lebih susah sedikit. For example, it say Masuri Curse ialah sumpahan on Kedah. Okey, di Kedah. Okey, sumpahan dia ke atas Kedah lasted for berpanjangan selama. Okey, kamu cari perkataan-perkataan ini. Masuri Curse Kedah lasted for. Okey, cikgu ajar. Kamu tengok perenggan yang ini. Cuba kamu cari. Mana jawapan dia dulu? Perenggan yang ketiga. Perenggan yang ketiga. Nampak sudah jawapan dia? Okey. Cikgu ajar kamu ya. Kau tengok Okey. Kalau kamu baca, sebenarnya di sini dia sudah beritahu yang dia di perenggan kedua dia sudah beritahu yang dia sumpah dia. Okey. Jadi apa jadi dengan sumpahan dia? Okey. Cari perkataan sumpahan dia. Okey, dia cakap legend is true. Legenda ini betul. Apa yang jadi? Langkawi was attacked by Siam. Langkawi diserang oleh Siam. Okay. It's only by the end of 20th century, di perhujung abad ke-20. Okay. Selepas 7 generation. After 7 generation
have supposedly come to pass. Come to pass ialah berakhir. Okay. Maksudnya mereka jangka sumpahan ini selepas 7 generasi have come to pass, sudah berakhir. So jawapannya di sini nombor 6 ialah 7 generation. Okay, kamu tulis huruf kecil saja kerana dia tidak penting, dia bukan kata nama khas. Jadi number 6 ialah 7 generation. Di sini kalau kamu tengok di atas ada S kan, kamu mesti ingat tulis S. Kalau kamu tidak sudah lupa tulis S, kamu akan kosong markah. Kosong markah. Okay. Okay. Jadi nombor 6 jawapannya ialah 7 generations. Okay. Okay, nombor 7 dan 8. Proof. Proof ialah bukti. Curse, sumpah on kedah. Okay, bukti sumpahan itu ke atas kedah. 7 dan 8. Okay, jadi apa yang jadi ialah di sini kamu tengok yang mana dia punya bukti yang dia betul-betul kedah itu disumpah. Okay, the proof that kedah was cursed. Okay, jawapannya di perenggan yang ini juga. Okay, fail crops. Jawapan yang pertama ialah 7. Nombor 7 ialah fail crops. Apa maksud fail crops? Maksudnya tanam crops ialah hasil tanaman. Fail ialah yang gagal, maksudnya tiada hasil tanaman. Apalagi contoh mereka disumpah. Apalagi musibah mereka. Contoh musibah ialah kalau mereka mau tanya bukti dia disumpah, mesti benda-benda buruk yang berlaku kan, musibah, things that are bad that happen upon them. So number 8, the last answer is invaded by Siam. Apa maksud invaded by Siam? Ditakluki. Invaded ialah ditakluki oleh Siam. Thailand lah dulu panggil Siam. Okay, Siam ialah kata nama khas. Jadi S mesti huruf besar. Okay, jadi kamu punya yang kamu buat dalam Google Form ialah 2 sampai 6 sahaja. Okay, that's all for today. Kamu baca perkataan yang kamu tidak faham, kamu try dulu cari di Google. Okay, kalau tidak kamu terlalu panjang video hari ini, kamu tak dapat habiskan kerja kamu. Okay, that's all for today. Thank you.